Okay, baik aku. Meeting. Meeting. Ini kan pasal nak lah. Lagi. Okay. Kita tunggu pukul 1 Dah pukul 1 belum? Kejap, 9 minit lagi. Dah. Okey. Harap hari ni line okey nah. Okey. Dah okey. Dah nampak okey dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Untuk yang baru masuk, sebab yang ini adalah waktu makan saya dan waktu rehat anda, jadi kita tak nak curi masa panjang, kita buat setengah jam. Okey, untuk ulang kaji. Ulang kaji kita dah bincang beberapa hari ni saya nak ulang kaji. Yang pertama untuk orang penyakit darah tinggi. Okey, penyakit darah tinggi kita nak bagi apa? Kita bagi banyak boleh bagi. Kita boleh syorkan tapi saya selalu syorkan 2 vitamin sahaja. Iaitu yang pertama kalsium magnesium 2 biji 3 kali dan saya syorkan galik 1 biji 2 kali. Boleh syorkan fiber, boleh syorkan protein, boleh syorkan tapi yang main function dia, yang betul-betul ada kesan direct lah. Sebab galik dengan kalsium, magnesium, dia membantu melembutkan dinding saluran darah. So bila dia lembutkan dinding saluran darah, dia tak kejang, dia tak keras. So kita boleh dilate. Makna boleh mengembang, jadi tekanan boleh menurun. Terutama dalam keadaan kecemasan ke, dalam keadaan apa jua pun, dia punya dinding saluran darah lembut, jadi dia boleh mengembang. Jadi tekanan boleh turun. Bayangkan getah pipe, kalau keras dia boleh pecah kan. Tapi dengan adanya bantuan kalsium dan magnesium dan juga galik, dia boleh melembutkan dinding saluran darah. Itu satu. Jadi darah tinggi
nak bagi apa-apa lagi boleh, tapi utamanya sebab kita cakap pasal bajet lah kan. Sebab ada orang kata tak ada duit lah apa, so kita bagi kalsium, magnesium dan gali. Okey, yang penyakit yang kedua kita dah bincang hari itu, kencing manis. Ya, kencing manis nak bagi apa? Ingat ya, kalau orang tu kencing manis sahaja, tak ada darah tinggi, tak ada masalah jantung, tak ada kolesterol, ya, kencing manis, so kita bagi double X. Kenapa double X? Sebab dalam double X, ya. Ini double X yang lama, ya. Okey, kenapa double X? Kerana yang dua lagi tu saya tak, nanti jap, saya tak sempat bawa lah. Yang pertama dia untuk tenaga. Yang kedua yang warna kelabu tu untuk mineral. Dalam yang kelabu tu, yang mineral tu ada ada zat, ada mineral kromium. Mineral kromium dan ada juga mineral kalsium. Jadi mineral kromium ini dia membantu membuka dinding sel. Jadi gula yang bertakung dalam darah masuk ke sel. Mineral kalsium dia membantu merangsang insulin supaya jadi aktif. Jadi insulin yang lemah, yang letih tu akan bergerak balik dan memetabolismakan gula dalam darah. Jadi menurunkan tahap gula. So jadi kromium dan kalsium yang ada dalam mineral tadi, pack yang nombor 2, membantu menurunkan paras gula dalam darah, menstabilkan paras gula dalam darah. Kenapa kita bagi double X? Kerana dia ada yang ketiga ni, yang warna coklat tu, ya, dia ada 3 fungsi yang coklat ni. 1, meningkatkan antibody. Jadi orang yang ada kencing manis selalu terdedah pada jangkitan, selalu terdedah pada penyakit, antibody tak kuat. Jadi kalau dia keluar terdedah pada risiko-risiko jangkitan. So yang pertama meningkatkan antibody. Yang kedua, dia fungsi yang coklat tadi, phytonutrient tadi, dia melindungi sel-sel yang normal, sel-sel yang elok. Daripada apa dia lindung? Daripada radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Racun, toksik, bahan kimia semua, dia boleh merosakkan sel. Jadi sel boleh rosak. Jadi dia protect, dia lindung. Fungsi yang ketiga, dia repair. Dia repair sel-sel yang rosak. Sel-sel yang rosak kenapa? Yang radikal bebas dan juga ubat. Ya, ubat-ubatan, bahan kimia. Jadi sel-sel boleh rosak, jadi dia repair. So 3 dalam 1. Untuk yang ini saja 3 dalam 1. So maknanya kita dapat 3, 4, 5 fungsi kalau kita makan double X. So nak makan 1, 1, 1 pagi, 1, 1, 1 petang lepas makan. Okey? Double X. Yang kedua untuk orang kencing manis kita syorkan protein. Protein kenapa nak protein? Kerana dia nak bagi tenaga, dia nak bagi antibody, merangsang antibody, penghasilan antibody, dan protein juga repair sel-sel yang rosak. Okey. Dan yang ketiga kita bagi kencing manis fiber. Fiber biji atau fiber yang dalam bentuk serbuk. Makan 1 biji 2 kali. Kalau fiber sebelum makan. Terutama sebelum makan berat lah. Tengah hari atau petang. Ni orang kencing manis tak boleh makan banyak. Jadi kalau kita makan fiber, kunyah-kunyah atau serbuk bancur dalam air, jadi bila masuk dalam perut, dia kembang. Jadi bila dia nak makan, dia tak boleh makan banyak. Jadi kita bantu dia kawal pengambilan makanan. Yang kedua, fiber juga, bila dalam perut dia dah kembang, dia dah standby dengan makanan kita yang banyak gula, banyak lemak. Dia akan tarik gula, dia akan tarik lemak, buang dalam najis. So maknanya dia membantu mengurangkan kadar penyerapan gula. And then dia juga membantu kawal nafsu makan. Tadi penyerapan gula, kolesterol atau lemak buang. Jadi dia bantu merendahkan paras gula dan juga membantu mengurangkan pengambilan makanan, terutama makanan berkanji. Dan
vitamin yang seterusnya yang keempat kita kata ialah salmon omega. Kenapa salmon omega? Salmon omega membantu membersihkan saluran darah. So jadi bila saluran darah dah bersih, dia buang, dia kikis yang kolesterol yang melekat di dinding saluran darah tadi. Jadi bila saluran darah dah cantik, bersih, pengaliran darah cantik, jadi protect kepala kita daripada stroke, protect jantung kita daripada serangan jantung, protect kaki tangan kita daripada kebal-kebal saraf, dan protect mata kita daripada kebutaan. Membantu. Ya? Jadi 4 vitamin yang kita syorkan untuk kencing manis, double X 1 set pagi petang, protein 2 scoop 2 kali, fiber 1 biji 2 kali sebelum makan berat-berat, salmon 1 biji 2 kali. Okey. Seterusnya kita belajar juga hari itu penyakit gout. Kenapa gout? Gout ni ialah, apa itu gout? Gout ialah penghasilan uric acid yang lebih. Uric acid ni terhasil daripada apa? Proses penghazaman protein yang mengandungi purin. Ini istilah dia dalam asid amino. Dalam protein ada dia punya rantaian, namanya rantaian asid amino. Salah satu molekul dia namanya purin, P-U-R-I-N. So bila dalam badan, dalam perut dihazam oleh satu enzim, enzim tu namanya xanthine oxidase. Tapi tak payah ingat pun tak apa. So bila dia dah hazam, dia jadi uric acid. Uric acid ni mengalir dalam darah, pergi ke buah pinggang, buang. Masalahnya dalam setengah-setengah orang, dia tak boleh buang. Ataupun dia ada penyakit keturunan yang xanthine oxidase, apa yang badan dia tak boleh nak buang habis. Ataupun masalahnya dia makan terlampau banyak. Ya? Apa makanan yang mengandungi purin? Makanan dalaman, hati, limpa, perut, ya, ataupun daging merah, daging kerbau, lembu kambing, ayam dak, makanan laut, udang, sotong kerang, ikan bilis, sardin. Jadi dia dah makan, dia suka makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Jadi dah berkumpul, badan tak boleh nak buang. Berkumpullah ke mana? Ke buah pinggang menjadi batu karang. Ataupun disendi-sendi menjadi tofai. Ataupun bengkakkan yang berhablo, yang berpasir uric acid. Jadi apa kita nak syorkan? Kita syorkan yang pertama, Bio-C. 3 biji 3 kali. Kenapa Bio-C? Kerana Bio-C ni merangsang pembuangan uric acid. Maknanya kerjanya bawa uric acid pergi bawah pinggang, buang. Bawa pinggang, buang. Dan yang kedua vitamin yang kita syorkan, B-complex. 3 biji 3 kali. Dengar dos saya tinggi ya. Menghalang penghasilan uric acid. So B-complex letak di mana? Di penghazaman. Protein hasil uric acid. Sekarang protein block, uric acid tak hasil. Jadi bila uric acid rendah, alhamdulillah tak terjadi gout. Bila uric acid dia buang banyak, tak terjadi gout. So jangan tanya lagi. Nak bagi apa, nak bagi. Hafal je. Dan kamu bagi, kamu tahu kenapa-kenapa. Bila dalam keadaan inflamasi, tengah kena attack gout. Ya, jadi yang ini nak makan sampai bila? Makan sampai habis, sampai uric acid kita kembali kepada normal. Dan kita boleh jaga makan dan kita kontrol. Okey, kalau tengah-tengah bengkak, tengah-tengah merah, tengah-tengah sakit, anda boleh bagi salmon omega sebab dia ada radang. Anda boleh bagi galik. Berapa banyak salmon omega? 1 biji 2 kali, galik 1 biji 2 kali. Okey. Ada apa-apa soalan darah tinggi, kencing manis, gout? Saya cakap sebetakat itu dulu, nak ulang kaji. Ada apa-apa soalan? Tak boleh cakap, tulis. Sementara line kita elok, saya nak bagi setengah jam je. Tadi nak tidur, nak rehat, nak makan, nak semayang. Ya. Okey. Respon. Okey. So kita dah cakap. Jelas. Okey, alhamdulillah. Jelas. Baik. So kita bagi bila saya cakap macam ni, saya nak suruh anda hafal. Dan hafal tu nampaklah tunjuk macam cerdik sikit. Jadi kita bagi ni kenapa? Kita bagi ni kenapa? Jadi orang faham. Bila orang faham, orang akan ambil berterusan. Aku ambil ni sebab ni. Aku ambil ni sebab ni. Jadi dia nampak fungsi tu.
Banyak orang jual vitamin, oh ini bagus untuk gout, ini set. Set apa ke? Fungsi macam mana dia tindak balas. Jadi orang nampak macam kita ni menjual, nampak tak profesional. Walaupun anda tak ada sijil farmasi, sijil nutri, apa kita kata pakar pemakanan ataupun tak ada sijil doktor. Doktor pun tak semuanya yang tahu sebab benda ni vitamin. Kita tak belajar di universiti. Nak belajar kita kena cari sendiri ilmu tu. Pergi kursus, baca pasal Nutrilite, apa beza vitamin C kita dengan vitamin C orang, yang lain jenama lain. Jadi kita yakin. Ya? Okey, so seterusnya saya masuk lagi penyakit resdung. Kita tahu penyakit resdung, penyakit tonsil, penyakit asma, ini basically atau asalnya ialah alahan. Jadi alahan kepada apa? Pemakanan, alahan pada air, minum, alahan pada habuk persekitaran udara, alahan pada debunga, binatang, kapet, kotor, semua alahan cuaca, sejuk boleh ke, panas ke, ataupun alahan kepada bau-bauan. Setengah orang minyak wangi, macam orang tumit-tumit dia dah mula bersin dan sebagainya. So basically alahan. Resdung. Kita pergi ke hidung ya. Kita bagi Bio-C, kenapa dia antioksidan? Kita bagi garlic sebab garlic ada antivirus. Dia boleh kalau ada kuman-kuman virus, antibakterial, antifungal. Macam garlic ni macam makan antibiotik. Senangnya sebab dia ada ciri-ciri antibiotics ataupun antifungal ataupun antibakterial. So Bio-C 2 biji 3 kali. Lepas tu ini untuk kes yang teruk lah nak. Makan mula-mula, bila dah rasa okey, baru kita reducekan 2 kali, baru reducekan sekali. Sebab apa? Sebab badan masing-masing tak sama. Jangan sebut budak lagi ya, saya cakap semua ni dah bahasa. Budak, bagi Bio-C budak. Okay? And then, garlic, 1 biji 2 kali. Kalau setengah orang resdung dah teruk, habiskan bengkak hidung, bengkak, kita panggil bengkak sinus. Dalam ni ada nama sinus ya. Dia punya sinus tu dah bengkak, kita bagi clear gut. Anda tak tahu, anda tengok dalam katalog. Clear gut, itu untuk bengkak. Makan 1 biji 2 kali. Dan kata yang hidung morong-gentian, bangun pagi pun sampai meleleh-leleh macam air hujan. Yang itu bagi triple gut. Triple gut. Echinacea. 1 biji 2 kali. So resdung hafal dia. Kenapa Bio-C? Antioksidan, antibody, garlic, antifungal, antibakterial, clear gut untuk block, triple gut untuk yang rembisan yang terlampau banyak, mucus yang banyak. Okey, habis resdung. Yang kedua, seterusnya kita pergi tonsil ataupun nanti nak masuk. Sekejap, sorry. Saya nak letak air saya, nanti saya nak minum. Okey, untuk tonsil, bengkak, selalunya tonsil ni, lalu kalau budak-budak kerana cuaca, pemakanan semua, kita boleh bagi budak-budak punya vitamin, Cuban multivit atau 4-in-1. Tapi kalau yang dah besar tu, kita boleh bagi tablet. So, tonsil, masalah tonsil kerap, sakit tekak, serak, bengkak, tengkak, kita bagi juga vitamin yang sama. Tapi tak payah banyak-banyak, bagi Bio-C sebab antibody, garlic sebab antiviral, antibakterial. Berapa dos dia? 2 biji. Sebab 1 biji Bio-C kita bersamaan 500. Anda boleh bagi 2 biji 2 kali atau 2 biji 3 kali kalau kes yang teruk. Dan garlic 1 biji 2 kali cukup. Okey, now kita pergi kepada paru-paru. Paru-paru selalunya kita sebut asma lah. Asma, bronkitis, bronkitis, bronkonomonia, macam-macam ya. So lebih kepada nak antibody, nak antioksidan. Sebab jadi kita bagi Bio-C 2 biji 3 kali, 2 biji 2 kali. Lecithin E juga ada antioksidan. Kita nak powerkan sebab ACE. Sebab kita dah tak ada vitamin A dah. Dulu ada multi-karotin. Sekarang kita pakai CE. CE ni bila dia berkabung, dia punya synergistic effect. So istilah dia synergistic effect. Maknanya power dia berlipat-lipat ganda. Jadi bagi Bio-C
2 biji 3 kali atau 2 biji 2 kali. Lecithin E, kita ambil 2 biji 2 kali. Kita boleh ambil body key. Body key dia ada protein, dia ada selenium. Selenium juga ialah antioksidan. So kita minum breakfast, tak payah nak merapu-rapu minum apa-apa. Breakfast body key mungkin nak campur protein tepat. Tapi protein ni kena hati-hati, setengah allergic kan, setengah tak. Jadi kita ambil body key sebab dah complete balance makanan. So minum dengan body key breakfast, and then kita jangan lupa ambil yang baru tu, botanical turmeric tu, air kunyit tu. Ambil 1 sachet pagi, 1 sachet petang. So setengah orang kita boleh campur body key dengan air kunyit tu sekali minum. Jadi 4 vitamin ini, turmeric, Bio-C, lecithin E, body key amat penting. Kita cakap asma yang teruk. Kalau sekali-sekala kena serang, bagi Bio-C, lecithin E cukup dah. Tapi kalau dia teruk, macam contohnya asma disebabkan TB, kena bagi ni. Asma disebabkan COVID, kena bagi ni. Asma disebabkan dia pernah kena jangkitan kuman, pneumonia, bronkitis, merokok yang teruk, kena bagi ni. Sebab kita nak repair sel-sel dia yang banyak dah rosak. So tengok, kalau setakat asma biasa kena sebulan sekali, ambil maintenance dose, Bio-C, lecithin E. Kalau tak mampu ambil Bio-C saja, maintain supaya paru-paru dia tak mudah kena demam, sesama, jangkitan, terdedah pada persekitaran ya. Kalau dia dah teruk, ada dulu COVID, sekarang dia dah memang paru-paru dia dah tak kuat, kena ambil 4 ni. Sampai bila? Sampai kata pulih. Okey. Kalau dia pernah kena TB, paru-paru dah rosak, mungkin sebelah, mungkin sikit, mungkin banyak, kena ambil 4 ni sebab dia nak protect, nak repair, nak protect, terutama kita nak protect sel-sel yang masih sihat, yang tak banyak baki lagi. Ini saya cakap kes yang teruk. Orang yang merokok teruk, kita kata COAD, Chronic Obstructive Airway Disease. Dah teruk dah paru-paru dia, macam tinggal sikit 50% ke oksigen, kalau cek pun payah nak dapat 100%. Yang ini kena makan berpanjangan sebab apa yang baki, sel-sel yang elok tu kita nak protect supaya jangan jadi lagi teruk. Ada orang dia bergerak dengan oksigen. Okey. So kita dah cakap pasal gout, kita dah cakap pasal kencing manis, dah kata. So hari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 penyakit yang kita dah belajar. Sebenarnya dah belajar dulu. Hari ni saya buat ulang kaji sahaja. Baik, sebelum saya masuk kepada hari ni kita nak belajar pasal, ada yang kita dah belajar pasal salmon, kita dah belajar pasal B-complex. Sebelum saya teruskan ulang kaji, saya buat ulang kaji ni mungkin saya buat dalam seminggu, lepas tu saya tinggal tau. Saya nak ulang kaji penyakit yang baru pula. Macam kalsium saya dah tak sebut dah. Jadi anda tahulah 5 untuk kalsium, 5 untuk magnesium, anda tahu dah. Disebut kalsium, magnesium, dah tahu dah, nampak penyakit-penyakit yang anda boleh syorkan. Tanya apa Syafiza? Dr. Siti, saya nak tanya, kalau tonsil tu kan, kita kena suggest dia makan waktu bengkak ataupun berterusan? No. We are talking about untuk maintain. Bila dia bengkak, dia kena double dose. Kalau perlu dia jumpa doktor, kena ambil antibiotik. We are talking about maintain. We are not treating tonsil. Kita bukan nak rawat tonsil. Kita nak maintain protection supaya tonsil dia tak bengkak atau membesar lagi dan kekerapan. Bila once you dah ada tonsil yang besar, you akan kerap. You akan kerap kena sakit tekak. Jadi kita nak protect dia. Jangan kerap kena. So kalau you kerap-kerap kena, jumpa pakar-pakar kata buang tonsil. Tak salah buang tonsil. Tapi one thing is costly. One thing sakit. Tonsil buang tapi minor operation sebenarnya. Kalau di Eropah budak-budak sebab dia ada 4 season, sejuk, panas ni semua. Jadi tonsil dia orang memang akan sensitif. Selalu budak-budak di sana 8 tahun, 9 tahun dia akan buang. Itu sebab cuaca. Kita tak ada. Tapi kalau katalah tengah tonsil, tengah sakit, makanlah antibiotik atau makanlah Bio-C itu lebih. Tapi kalau kata tak ada, we are talking about dia dah ada tonsil. Tapi kita nak protect diri dia, jangan kena. Dia makan, maintain Bio-C. Lepas tu, kalau tengah tu, kalau kata nak ambil antibiotik, kita ambil lah garlic. Kalau tidak, ambil Bio-C saja. Okey. Okey. Lagi satu doktor, kalau garlic tu budak bawah berapa tahun boleh makan?
budak jangan bagi. Kita jangan melebih-lebih. Kalau budak dia dah ada dah vitamin untuk budak. Bagi yang tu je. Budak jangan bagi. Jangan sentuh. Jangan duk adjust pecah lah, bagi setengah lah, tak mau. Jangan kita nanti orang blame kita, salah kita. Siapa suruh? Dalam botol tak suruh. Tulis kat belakang botol tak suruh kita mandai-mandai. Tak mau. Budak jangan sentuh. Budak ambil vitamin budak. Orang tua 12 tahun ke atas yang dah boleh menelan. Senang. Kita cakap hari ni dah. Budak, awak ejar lah. Vitamin C tak ada, ambil cuba multivitamin. Ambil 4-in-1 tu. Jangan kita ambil budak punya yang kita adjust belajar hari ni, kita apply kat budak. Tak mau. Tanya budak nak makan apa, budak umur berapa, tak mau. Saya tak sebut budak. Okey, apa-apa soalan lagi? Ini untuk menyelamatkan kita sebab peniaga anda semua tak ada sijil. Jadi jangan memandai-mandai. Kata budak, bila Dr. Siti kata budak, ikut budak punya. Ambil vitamin budak. Ada, tak ada, tak apa. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Doktor nak tanya doktor, tadi apa? Darah tinggi apa? Apa biosing apa? Kalsium apa? Darah tinggi, darah tinggi. Untuk darah ni tadi kalsium dengan galik. apa? Kalsium dengan galik. Galik, bawang putih, galik. Okey, dengar saya tu sebab ada orang tanya saya tadi. Dia tengok tadi. Dia Bulan tengok tadi. 9, Nurullah, bulan 9, 3,000. Fight. Banyak ni. Orang ada rajin banyak. Rajin cakap, rajin je. Awak kalau kata awak belajar daripada mana, awak belajar daripada doktor. Kalau tak yakin, awak WhatsApp, tunjukkan WhatsApp awak pada dia. Okey? Itu cara kita guna. Sekarang kita tak adalah nak cakap awak pandai-pandai. Saya belajar. Okey? Alright. Soalan. Saya cakap laju sebab kita nak kejar masa ni. Lagi 5 minit. Alright. Okay, now kita cakap pasal galik. Hari ni kita belajar. Besok kita ulang kaji pasal B-complex. Dan besok Merdeka. Hampa ada ke? Saya kerja ya. Jadi saya akan berterusan. Ada. So tak ada tak apa. Nak pergi meraihkan Merdeka. Tu sukan tiampa lah. Kami tak paksa. YB je lah dia kena beratur. Nak tengok orang beragak. Okay, so hari ni kita nak belajar pasal galik. Saya ringkas jangan nak detail-detail. Nak detail hampa tengok dalam YouTube dan dalam e-learning. Saya nak bagi anda hafal aja. So apa itu galik? Galik tu ialah bawang putih. Dalam galik ada dua bahan utama. Jadi orang kena tahulah yang ni penting. Yang pertama disebut allicin. ALLICIN. Yang itu ialah bauan. Yang bila kita henyak dia, kita hempas dia, kita ketuk-ketuk dia macam nak masak, berbau kan, tengik kan. Itu ialah allicin. Lagi satu bahan sebatian yang utama ialah sulfur. Inilah yang penting untuk dia punya aktiviti dalam melawan penyakit. Itu sebab orang dulu-dulu Perang Dunia Kedua cakap galik ni sebagai antibiotik, antiviral, antifungal, semuanya maknanya kuman bakteria, kuman virus, kuman fungus semua dia boleh lawan. Itu sebab digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Dia tak ada antibiotik lagi masa tu. Jadi orang luka-luka semua dia pupuk dengan galik, rawat dengan galik, makan galik. Okey? So dalam satu kita kata clove atau satu ketul galik tu lebih kurang dalam 28 gram tu, dia ada apa? Sebenarnya dalam galik tu ada apa? Dia ada vitamin B6, dia ada vitamin C, dia ada fiber, dia ada mineral yang namakan manganese, dia ada potasium, dia ada kalsium, dia ada fosforus, dia ada iron, dia ada vitamin B12, B1. Jadi ada maknanya kita ambil galik macam seolah-olah macam dah hampir-hampir lengkap lah kita punya makanan. Okey, jadi apa fungsi dia? Jadi kita selalu saya kalau punya belajar, saya selalu syorkan anda buat gambar kartun ni. Nampak tak kartun saya ni? Supaya nak ingat. So, fungsi yang pertama kita masuk antioksidan.
antioksidan. So kalau dalam vitamin kena faham dua ni, kena faham betul-betul. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas ialah racun, bahan kimia. Daripada mana dapat? Udara. Daripada mana kita dapat? Air, klorin contohnya. Daripada mana kita dapat? Makanan, pengawet, pewarna, perasa. Daripada mana? Stres. Kita stres pun badan kita mengeluarkan radikal bebas. Daripada mana? Daripada exercise. Pembakaran otot-otot tu semua juga menghasilkan radikal bebas. So benda ni nasib baik ada bahan-bahan yang ada antioksidan. Apa kerja antioksidan? Dia ambil, dia cuci, maknanya dia kaut, buang. Kaut, buang. Senang. Saya punya istilah bagi senang supaya anda faham. So yang pertama, dia punya sifat adalah antioksidan. So bila sebut je antioksidan, dia boost, merangsang antibody. Jadi itu sebab kalau kita nak demam, ambil galik. Rasa semua, ambil galik. Tapi jangan semua. Kalau gastrik, jangan ambil galik. Sebab gastrik, dia asid dah banyak. Bila you makan galik, asid lagi banyak. Lagi teruk. Jangan ya. Tu kena ada juga yang tahu-tahu. Tu sebab kita kena belajar. Okey. So, dia ada antioksidan, meningkatkan antibody, lawan penyakit. Sifat yang ada sulfur tu, sebatian sulfur tu sebagai antibiotik, antiviral, antibakteria. So sesama kebanyakan virus. Sakit tekak ada antibiotik, kadang sampai tonsil menanah kan. Jadi dia meningkatkan daya tahan badan. Baik, kita start dengan otak. Di otak, kita kenal otak. Dia antioksidan kan. So dia mengurangkan risiko kerosakan otak, mengurangkan risiko nyanyuk atau demensia. Okey. Jadi otak, jaga sel-sel otak. Sebab kita makan, kita tak tahu pengaliran darah pergi ke otak, ke jantung, ke mata semua kan. Dalam badan kita ada bahan-bahan kimia tu. Jadi dia rosakkan sel-sel seluruh otak. Tapi kalau di otak, dia boleh rosak, kita boleh nyanyuk, pelupa. Itu sebab orang makan ajinomoto lah, orang makan banyak pengawet perasanya, tengok dapat pelupa lah. Maknanya adalah sel-sel otak yang tak berhubung, ada yang dah rosak. Berhubung tu istilah orang jual susu kan. Okey. Yang kedua, dia pergi ke saluran darah. Bila sebut saluran darah ni, kita tumpu otak, kita tumpu jantung, kita tumpu, tapi kepada hal keseluruhan. Dia membantu mengurangkan risiko aterosklerosis. Maknanya pelekatan lemak-lemak di dinding saluran darah. Selain daripada melembutkan dinding saluran. Jadi bila dinding tu dah tak ada banyak lemak, dinding darah tu lembut. Jadi kita boleh guna untuk tekanan darah. Dia juga mengurangkan pembentukan penghasilan. Okey, kita pergi ke darah, saluran darah, mana kita sebut darah tinggi. Jadi tadi kita dah belajarkan darah tinggi bagi galik. Kenapa bagi galik kan? Okey, kalau di jantung sama juga. Sama juga dia membersihkan ataupun elasticity, keanjalan melembutkan dinding saluran darah. Jadi pengaliran darah cantik, jantung pun sihat dan juga pergi ke hati, dia mengurangkan penghasilan lemak jahat. LDL sebanyak lebih kurang 15%. So apa jadi? Jadi bila lemak jahat tak ada, saluran darah tak tersumbat, jadi darah ke jantung, darah ke otak, darah ke mata, darah ke bawah pinggang, cantik. Ini bagi faham ya. Okey. Untuk orang kecil manis tadi, galik, kita kenapa bagi galik? Dia merangsang penghasilan insulin. Jadi tapi sikit, tapi bolehlah juga. Kenapa kita tak syorkan kencing manis tadi ambil galik sikit, banyak lagi vitamin-vitamin yang lebih baik, lebih berkesan. Tapi boleh juga bagi. So kalau orang ada kencing manis darah tinggi, dia makan galik, dia boleh attack dua-dua. Tambah lain. Di kulit dia mengawal radang. Boleh. Itu sebab kita boleh bagi untuk galik. Radang. Maknanya untuk orang sakit kulit yang lain boleh juga. Macam eczema, psoriasis, boleh juga. Tapi yang nak power lagi, salmon omega. Jadi boleh. Kalau nak kata boleh, boleh. And then, lepas tu dia pergi ke som-som tulang. Dia menghasilkan ferroprotein
untuk penghasilan zat besi untuk menghasilkan sel darah merah. So garlic pun boleh. Tapi yang pentingnya antioksidan punya power. And then selain pada itu juga kita kata dia membantu dalam merawat kanser. Kenapa? Antioksidan. Bagi antibody, bagi repair sel, mengalirkan darah-darah yang cantik, yang bersih, yang anjal, yang lembut. Jadi kesihatan tu bertambah baik. Okey, itu garlic. So maknanya saya dah draw ni, you all draw. Otak apa antioksidan, saya selalu sebut kat hidung, jantung, buat satu saluran darah, lembutkan, lepas tu kita pergi kat kulit, anti-inflammation, kat tulang, menghasilkan sel darah merah dan kanser. So, garlic kita kata lebih kurang dalam ada 8 atau 7 fungsi dia. Okey, itu garlic. Senang je, ringkas saja. Diamond. Okey. Dekat tulang tadi tak sempat catch up lah. Kat tulang dia merangsang untuk penghasilan ferroprotein. Ferroprotein ni ferrous lah. Zat, dengan senang cakap, merangsang zat besi pergi ke som-som tulang. Dengan ada garlic dia merangsang lagi penghasilan zat besi pergi ke som-som tulang untuk sel darah merah. Bagi senang. Senang macam tu je. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Dah dah. Okey. Pukul apa sekarang? 1.35. Tak apa. So, hari ni kita dah belajar banyak penyakit. Kita dah belajar garlic. Okey, saya nak review balik. Sebab you all ada yang dah belajar kan. Saya dah belajar pasal B complex. Okey, hari tu semalam tersekat kan. Kita dah belajar tau sebenarnya. So, B complex adalah vitamin yang dihasilkan daripada yeast, ragi. Tenang. Dia satu vitamin yang larut air. So, bila larut air, kita makan buang. Makan buang. Dia tak simpan dalam lemak, dalam badan. So, B complex yang MV bagi ada 7 vitamin B complex dia. B dia B1, B2, B3, B5, B6. Okey. Jangan cakap B4 pula dah. B6, B7, B9 ditambah dengan B12. B12 tu ditambah. So, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, 7 kan? Dan tambah dengan B12. Okey. So, apa fungsinya? Kita tengok keseluruhan. Bila kita makan B kompleks, tenaga. So, tanda-tanda orang yang kurang vitamin B ni, dia akan cepat letih. Tanda-tanda dia letih, tak larat, macam orang tak bertenaga. Kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang pening, pucat, tak lalu makan, kurus, kebas-kebas. Kadang-kadang nak fikir pun pelupa. Ini tanda-tanda. Okey, saya cakap tanda-tanda dulu. So, apa fungsinya? Baik, draw balik kartun saya ni. Tengok nota saya. Sebab nak ingat. So, bila kita makan B kompleks, terus kita bayangkan satu orang. Dia kata, fungsi yang pertama, tenaga. Itu satu. So, maknanya kalau tengok kawan cepat letih, kau ni kurang vitamin B ni. Ataupun cepat mengantuk. B kompleks. Driving tak sampai setengah jam, dah berhenti, tak larat. B kompleks. Ataupun kita kata kalau kita berjalan lah, jauh sikit, dah tak larat, macam tak cukup oksigen. Ambil B kompleks. So banyak. Mainly tenaga. Kalau orang selalu sakit-sakit kepala, kita kata migraine ke apa, B kompleks. Okey, sebab apa? Sebab kita start daripada otak. Kita start daripada kepala. Di kepala ada rambut. Saya cakap kepala rambut, kalau rambut ni lain tak apa penting. Yang penting rambut di kepala. So kalau kita makan B kompleks, kita syorkan pada orang yang masalah rambut yang tak sihat, bercabang, perang, brittle, cepat putus, bila sikat gugur macam ibu mengandung ataupun ibu menyusu anak kan. Dia kata anak meleleh-leleh tu sebab rambut gugur. Tak juga. So sebab rambut dia tak sihat, so kita bagi B kompleks. Itu satu.
Lepas tu kita pergi bawah rambut ada kulit. So bila kita cakap kulit, kita bayang kulit di kepala, kulit di kaki, kulit di seluruh badan. So B kompleks kita bagi pada orang yang masalah kulit seperti apa? Kelememu banyak ataupun psoriasis ataupun gatal-gatal kulit, eczema ataupun kita kata alahan, ya. Ini pun dah masuk B kompleks. So di bawah rambut, di bawah kulit ada tempurung, kutulang, ada otak. B kompleks merangsang kita kata neurotransmitter, pengaliran saraf kepada otak. Jadi fungsi dia lebih kepada saraf, ada saraf dan juga memori. Kenapa memori? Sebab dalam bila kita makan, tadi ingat amino acid tadi ada rangkaian banyak-banyak jenis. Salah satu tadi kita cakap purine gout. Bila kita cakap lagi satu asid amino namanya methionine. M-E-T-H-I-O-N-I-N-E. Methionine itu protein yang ada amino acid ada dalam protein. Dia hasil, dia proses dalam badan, kita makan banyak benda-benda macam tu, dia akan merosakkan dinding saluran darah. Dia menghasilkan apa? Bila makan methionine, nama bahan jahat dia, tadi uric acid kan? Ini nama bahan jahat dia homocysteine. H-O-M-O-C-I-N. Cysteine, bahan jahat dia pergi homocysteine ni pergi ke dinding saluran darah, luka, jadi platelet. Sel pembeku tadi melekat, dia membentuk clot. Membentuk plak. Tu kalau jadi kat kepala stroke, menjadi kat jantung serangan jantung, jadi kat mata boleh buta, jadi kat buah pinggang boleh rosak. Nampak tak? So tapi kita nak fokuskan kat mana? Ke otak. Otak bila kita dapat homocysteine dia rosak, lama kita punya pengaliran darah ke otak tak cantik, kita mudah nyanyuk dan itu yang penting B5, B6 tadi dia blok. B5, B6, B12 blok. Jadi kuranglah homocysteine. Walaupun anda makan methionine banyak, protein banyak. Jadi kita di otak untuk saraf yang lancar, untuk memory, ingatan. Itu sebab kita bagi B kompleks untuk budak-budak yang belajar, hafalan, kita orang tua pun. Dan lagi satu, bila kita berumur, otak kita mengecut. Kadang kita tengok, brain atrophy namanya. Mengecut tu yang jadi nyanyuk, jadi pelupa, jadi macam-macam. Tak ingat, tak pakai kain apa semua. Jadi bila kita makan B kompleks, B5, B6, B12 membantu mengawal atau mengurangkan risiko pengecutan otak. Penting tau, B kompleks. Jangan nampak benda tu murah tak mau makan. Nak makan yang standard, tak payah. Benda murah. Jadi jangan kata risau. Makcik dah umur 45 tu jangan mengelakkan nyanyuk, makan B kompleks. Habis Cina. Oh gitu ke? Makcik ingat tak? Makcik ketar-ketar saraf tak apa-apa, ketar-ketar. Bukan dia ada kebas tapi macam tak apa-apa ketar-ketar. Tu boleh makan B kompleks. Masukkan ginkgo. Tak apa, hari ni kita belajar B kompleks. Pergi ke jantung. Jantung mana tadi? Dia membantu mengurangkan risiko homocysteine. Jadi tak ada plaque formation atau platelet, sel darah beku tak mengumpal, jadi jantung pun cantik, sihat. So jangan ingat nak makan CoQ10 saja. Tak mampu masukkan B kompleks. CoQ10 tenaga, yang ini pengaliran darah. Okey. Seterusnya kita pergi ke mana? Buat gambar rajah ni, kita pergi ke buah pinggang. Nampak tak buah pinggang saya ni? Sorry. Buah pinggang dah bawah lagi. Pergi ke perut. Di perut dia merangsang penghasilan asid. So orang yang ada GERD, garlic, B kompleks jangan bagi atau kurangkan. Bagi vitamin lain. Banyak lagi. Bagi kalsium, magnesium, bagi fiber sebagainya. Sebab dia meningkatkan penghasilan asid dalam perut. Tapi fungsi dia juga bagus. Dia membantu penyerapan vitamin-vitamin lain. So, kalau tak ada GERD, alhamdulillah makan. Lepas tu dia pergi ke mana? Dia pergi ke buah pinggang. Ingat, vitamin B yang namanya pyridoxine atau B6, dia akan bergabung dengan magnesium yang kita bagi tadi. Dia
akan mengurangkan risiko penghasilan batu karang. Batu karang yang oxalate. Batu karang ada banyak tau. Jangan makan magnesium, makan B-complex, tak kurang pun ada je batu. Batu dia mungkin batu lain. Macam kita lah, diamond, sapphire, emerald kan. Banyak batu belian. Yang ini oxalate. Tapi boleh cuba. Ya? Okey, lepas tu dia pergi ke orang mengandung. Ini special. Orang mengandung kena ambil B-complex sebab dia membantu mengurangkan risiko neural tube defect. Ingat tak? Ada orang tu kepala kecil ataupun saraf kat belakang, tulang belakang ada berlubang, tak cantum elok-elok. Itu sebab kurang B-complex. Dan juga dia mengurangkan risiko anemia, kurang darah. Sebab dia pergi ke som-som tulang, dia merangsang untuk penghasilan B12, penghasilan sel darah merah. B9 atau folate tu, itu sebab doktor bagi iron folate kan. Folate tu dia B12 dengan folate dia menghasilkan baka, DNA synthesis, baka dalam setiap sel. Jadi dia membantu mengurangkan bantut ataupun kita panggil physical growth development. Maknanya dia bagi lancar pembentukan fizikal pada bayi. Okey? So kita dah baca dah B-complex. B-complex juga ada free dari antioksidan. Juga kita boleh bagi pada kanser. Nanti besok-besok saya akan belajar apa vitamin-vitamin yang kita bagi untuk orang kanser. Okey, tadi kita dah sebut. So daripada kepala, start dengan rambut, start dengan kulit, start dengan otak, start dengan jantung, start dengan perut, usus, apa tu keseluruhan tenaga lah. Lepas tu pergi ke bawah pinggang, pergi pada orang mengandung, pergi kepada som-som tulang. Tadi kulit dah ada, dah sebut. And then itulah antara fungsi B-complex. So kalau kita tak boleh rangkumkan contohnya kulit, nak bagi apa? Bagi B-complex je dulu pun boleh. Tapi tambahan cantik, kita masukkan salmon sebab salmon ada kalau macam dia eczema kan, dia gatal merah kan. B-complex rawat kulit dia, yang keringnya apa? Salmon rawat yang merah-merah. Dah cantik. Ambil protein, repair balik. Jadi anda boleh dah bayangkan. Anda sendiri dah boleh buat set anda. Tak payah copy paste orang lain punya. Kalau faham tak apa. Ini ubat untuk kecil mana? Gerak. Bila orang tanya apa ni? Entahlah saya nak jawab macam mana. Ini untuk gout. Gerak. Tapi bila tak terang dah tak boleh. Bukan saya kata anda nak jadi pakar. Kita kena bagi yang kita tahu kenapa dan mengapa. Sukatan paling tidak ikut botol. Paling tidak. Kalau saya bagi tu mungkin 2 biji, 3 kali 2 biji lebih. Maknanya kita nak boostkan lagi, nampak lagi cepat kesan dia. Okey, so saya rasa setakat ni dulu. Kita jumpa lagi besok pukul 1 insya-Allah. Siapa yang nak join boleh. Sebelum saya tutup, ada apa-apa soalan? Memang saya terlepas part batu karang tadi. Okey, batu karang B-complex yang ada namanya pyridoxine ataupun vitamin B6. Dia kita gabungkan. Kalau orang tu makan magnesium, kita ada kalsium magnesium, dia boleh membantu mengurangkan penghasilan batu karang yang namanya oxalate. Oxalate. Tapi kalau nak cuba bolehlah, jangan kata vitamin selalu orang tanya untuk batu karang nak bagi apa? Boleh cubalah B-complex, kalsium magnesium, tapi kena tengok batu sebenarnya batu apa. Itu sebab kalau dia orang ini dia hantar makmal, dapat batu tu dia hantar makmal untuk analisa. Tapi saya selalu suruhkan macam anda bagi B-complex dulu, anda bagi kena minum e-spring, air yang baik. Okey? Okey, faham. Memang nak tanya, kalau makan double egg dah perlukah makan ni? B-complex. Apa dia? Kalau dah makan double egg kan ada vitamin B. Perlu tak makan B-complex lagi? Okey, soalan yang kedua. Dia awak nak syorkan tu untuk siapa? Kalau untuk orang biasa kan, umur dalam 40 tahun ke atas. Kalau dia makan double X, cukup. Tetapi,
Kalau dia kerja teruk, masuk B complex. Kalau dia ada masalah lain, contoh kencing manis kan, kebas-kebas, sarap, masuk B complex. Kalau dia ada masalah jantung, masuk B complex. Sebab dalam double act, B complex tak cukup banyak. Dia untuk sikit saja. Untuk keseluruhan boleh. Tapi kalau ada penyakit tambahan, keperluan tambahan, then boleh masukkan. Sama juga kalau macam contoh orang tu tak ada apa penyakit. Makan double act cukup untuk antioksidan. Tapi kalau dia ada kerja dia stres, kerja dia di luar, banyak terdedah pada habuk, ada pula merokok, tu kena ambil BioC sebagai tambahan. Nampak tak? Balik kepada asal, kalau dia dah makan, dia nak juga makan, tak payah makan 2 biji sampai 3 kali. Mungkin makan sebiji sekali, sebiji 2 kali, cukup. Boost. Maknanya tambahan. Okay? So bergantung kepada anda nilai pada siapa. Okay. Okay. Alright. So bye-bye semua. Nanti Okay, jumpa bye-bye. esok. Thank you very much. Okay, thank you semua. Bye-bye. Thank you, Spigan. Bye. Thank you guys.